dan mutekan. Macam mana pun, kalau ada soalan boleh bertanyalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat menyambung semula sesi secara langsung kita di pagi daripada pukul 7.15 ke 7.45. Kita ada dalam masa setengah jam saja untuk kita terus berkongsi. Fokus kita ialah untuk mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran ya, dan kita memilih kalimah-kalimah tu berdasarkan ayat-ayat ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran tu, dan kita akan kupaskan kalimah-kalimah yang berkaitan dengan kalimah di dalam ayat itu ya. Untuk hari ini kita akan menyambung kalimah di dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Mungkin saya akan tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Al-Baqarah ayat ke-8 ya, ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya. So dulu kita telah mengupaskan kalimah yang berkaitan dengan yaqulu ya. Yaqulu, di mana yaqulu ni dulu adalah kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam. Qaf waw lam, kemudian kita mengupaskan, berkongsikan, dan kita dapati di dalam Al-Quran tu terdapat sebanyak 1722 kalimah yang dibangunkan daripada qaf waw lam dalam berbagai-bagai bentuk kumpulan ya. So tafsir dan perkata ni kalau kita nak tengok dia a bit tight sikit lah dalam ni ya. Ni. So yang banyak kita kupas dulu daripada 1618 ni ya, iaitu kata kerja dalam bentuk wazan satu, dan kita juga berkongsi dengan qaulun, iaitu isim masdar ya. Itu kita mengambil masa lebih kurang 3 minggu lebih ya untuk berkongsi. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua sudah mengenal ya. So hari ini kita akan terus kepada kalimah yang seterusnya, iaitu amanna ya, amanna. So kalau kita lihat di sini, amanna adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim nun ya, alif mim nun. Dan biasanya alif ni adalah huruf illah, huruf lemah. So bila membentuk kalimah, kita akan lihat alif ni akan bertukar kepada hamzah qata ya, hamzah qata ya. So kalau kita tengok di sini di bawah ni, ini adalah apa? Derivatif ya, derivatif daripada alif mim nun yang masih lagi menggunakan penulisan lama ya. Yang ni bila tuan-tuan tengok alif berparang tanda panjang di atas tu, tulisan yang sebenarnya sekarang ni ialah macam ni ya. Alif hamzah qata yang tidak ada kaki diikuti dengan alif yang tukarkan ya dalam penulisan. Bila kita lihat penulisan macam ni, kita tukarkan kepada bentuk ini ya. Jadi bermakna yang ni sebenarnya ambil yang hamzah qata dengan alif ni amana, amana, iaitulah perfect tense dia ya.
Apa tu? Perfect tense ialah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi amana. Ya, tukarkan saja alif yang ada tanda panjang tu kepada bentuk mad badal. Ya, yang ni mad badal. Nanti kita akan terangkan dalam pembentukan kalimah tu, kita akan tunjukkan macam manakah mad badal ni dibentuk di dalam kalimah tu, ya. Okey. Tetapi tuan-tuan mesti lihat yang ini dipanggilkan apa? Kata terbitan, ya. Kata terbitan daripada alif mim nun ni dalam bentuk apa wazan yang keempat. Ya, so yang dipaparkan sekarang ni adalah wazan keempat. Kenapa dia mengambil wazan keempat? Kerana kalimah ni adalah dalam bentuk wazan keempat. Ya. So apabila kalimah di dalam ayat Quran tu mengambil wazan-wazan yang tertentu, jadi Al-Quran ni dia akan paparkan semua kata terbitan yang mengikut wazan yang sama, iaitu wazan keempat. Nah, ini bahasa Inggeris ni, ya. Okey, bermakna yang ni perfect tense ialah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi wazan keempat. Yang kedua ni ialah fi'il mudhari' wazan keempat. Ya, dan semua derivatif ini adalah default, ya. Default ialah asas dia. Asas, ya. Dia untuk membentuk kalimah dalam Quran tu kata terbitan ni perlu ditambah ataupun diubah sesuaikan untuk menggunakan konteks yang bersesuaian di dalam kalimah tu, ya. Sebagai contoh, di sini amana bila di dalam ayat dia diubah sesuaikan kepada amanna, ya. So maknanya amanna ni adalah dibentuk daripada yang inilah, ya, kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi wazan keempat yang maklum, ya. So korpus tafsir ini dia tidak menyatakan sama ada maklum ataupun majhul, ya. Tetapi tuan-tuan nanti boleh mengenal, ya, pelan-pelan mengenal sama ada maklum ataupun majhul dengan merujukkan kepada apa? Kepada template yang ni lah, ya. Template, saya harapkan tuan-tuan dah familiar dengan template ni, ya. Jadi yang tadi amanah tu mengambil acuan yang mana? Yang ni lah af'ala ni. Wazan keempat bermakna dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat, ya, daripada alif mim nun, ya, dia mengambil wazan keempat jadi amana, ya, amana. Dengan mengambil acuan af'ala dia jadilah amanna, ya. Amana, ya. Okey. Ini adalah fi'il mudhari' dia, ya. Fi'il mudhari'nya yu'minu. Yu'minu. Kalau kita nak tahu apakah acuan derivatif ataupun kata terbitan, ini adalah mengambil acuan yang ini, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan yang keempat. Kita ambil row wazan keempat, so bermakna dia mengambil acuan yuf'ilu. Yu'minu tu adalah kalimah yang dibangunkan mengikut acuan yuf'ilu. Tadi amana adalah acuan af'ala, yu'minu adalah yuf'ilu, ya. Okey. Kemudian di sini imperatif pula, ya. Imperatif dia apa dia? Sekali lagi alif yang panjang ni kita tukarkan kepada apa? Kepada mad badal, ya. So ijaan ni sepatutnya alif hamzah qata' yang tidak berkaki baris atas diikuti dengan mad alif 2 harakat, mad badal mengambil panjangnya dibunyikan sepanjang 2 harakat. Jadi amin, ya, amin. Itu imperatif dia. Imperatif ni apa dia? Fi'il amar.
Ini fi'il madhi wazan keempat. Ini fi'il mudhari wazan keempat. Ini fi'il amal wazan keempat. Yang tukarkan saja alif yang panjang ni, ini tu penulisan lama ya. So ini dipanggil Maaf tuan. ya. Yang perfect tense mana alif baris panjang mat atas tu dia juga 2 rakaat tu. Ni mat badal, tukarkan pada ni. Oh, dia alif baris panjang mat ni. Tak, dia 2 harakat saja, 2 harakat. Ni mat badal. Mana? Mana ya. Ambil tukarkan alif ni ke ni ya. Kalau nak tunjuk, saya nak tunjukkan dalam apa kompos pun boleh ya. Mana baris atas yang panjang tu Tukarkan ya. Oh, tukarkan. Okey, kalau saya ambil ni, dia penulisan dia tadi macam ni kan. Mim baris atas dengan non baris atas. Ini penulisan lama ya. So tukarkan dia kepada yang pertama ni, tukarkan kepada mat badal. Hamzah qata' baris atas. Lepas tu alif, mim baris atas, non baris atas. Itu dia. Tukarkan. So ini penulisan lama ya. Sekarang ni tidak lagi digunakan di dalam koran-koran yang dicetak. Ya, mulai beberapa tahun yang 3 tahun yang lepas hingga sekarang pun ya, Quran mengikuti resam pencetakan Resam Asmani tidak lagi menggunakan yang ni lah. So sekarang ni menggunakan yang ni, dipanggilkan mat badal ya. Yang ni sebenarnya apakah asal ni, nanti kita akan tengok dalam pembentukan kalimah nanti ya. Yang alif yang bertanda panjang ni sebenarnya ialah dia adalah sebenarnya 2 hamzah qata' yang bertemu ya. Hamzah qata' yang pertama iaitu hamzah qata' baris atas. Okey, situ pula perginya. Okey. Mula okey. Yang ini sebenarnya ialah 2 hamzah qata' yang bertemu disebabkan dia mengambil acuan fi'il madhi wazan yang keempat tadi. Ya, kita tukarkan dia, asalnya sebenar adalah hamzah qata' baris atas dengan apa dia bagi situ ya. Hamzah qata', dia pergi situ pula. Okey. Hamzah qata', kenapa dia pergi sini ni? Okey, baru jadi. Hamzah qata' baris atas diikuti dengan satu lagi hamzah qata' yang apa? Yang sukun ya. Itu sebenarnya ijaan dia ya. So asalnya yang ini, tapi sekarang sebenarnya ini tidak lagi digunakan ya. So yang ni mana buang satulah. Okey. Itu dia. Yang ini yang kita lihat di dalam Al-Quran tadi, yang ni adalah sebenarnya 2 hamzah qata', satu yang berbaris atas dan yang kedua hamzah qata' yang dimatikan sukun ya. Jadilah mana ya, mana. Kemudian yang ni penulisan lama ditukar kepada alif yang bertanda panjang ya. So sekarang tuan-tuan tak perlu ya, tak perlu lagi menulis macam ni ya. Tuan-tuan apa buat? Yang ini terus saja ya kepada mat badal ya. Terus saja. Buangkan yang ni. Itu caranya. Ya.
So asalnya ini tukarkan alif yang bertanda panjang tu kepada mad badal. Ya, asalnya ialah mana. Kalau kita nak buat dia punya pembentukan kalimahnya, ya, ialah daripada alif mim nun, iaitu yang mana alif mim nun, yang inilah alif mim nun 3 huruf akar dia. Alif, oh di situ pula. Alif, mim dan nun. Ya, alif mim nun ini 3 huruf akar, ya, membentuk apa? Alif adalah huruf illah. So ambilkan alif bertukar kepada hamzah qata', ya, baris atas. Min ni dia mim baris bawah, ya, amina. Ini dia punya kata dasar dia lah. Kaf, alif, ta, kata dasar. Dal, alif, sim, ro. Kata dasar apa ni? Mina ni sudah ada makna iaitu percaya. Ya, percaya, dia ada ca, Arab tak ada ca, so kita ambil Jawi punya, ya. Fa, ro, ca, alif, ya, percaya. Kopikan dia, pergi ke sini, pastekan ke situ. Itu makna alif min nun kepada Amina, ya, kata dasar makna percaya. Ya, asalnya maknanya percaya. Kemudian dia mengambil bentuk acuan af'ala tadi, ya. Acuan yang ni sebab dia wazan keempat. Ni yang ni, ya. Af'ala. Kalau nak boleh copy je sini. Okey. Ya. Hamzah qata' gantikan fa menjadi hamzah qata' yang sukun. Mim gantikan ain, ya, menjadikan mim baris atas, sebab ain baris atas, jadi mim ni akan mengambil baris atas. Lam digantikan dengan nun, jadi dia akan jadi nun baris atas, ya. So jadilah mana, mana, ya. So mana, kemudian dua hamzah qata' ni ditukarkan kepada mad badal, jadilah mana, ya. So kalau kita nak terangkan yang ni apa dia? Ni adalah fi'il madhi fa ain lam madhi maklum, ya. Ingat af'ala adalah maklum, ya. Tengok template ni. Af'ala ni adalah kolom J ni, ya. Dia kolom J tu kolom maklum, bukannya majhul, ya. So masukkan maklum di dalam ni lah. Mim, ain, lam, waw, mim, ya, maklum. Kena sebut wazan keberapa? Sebab af'ala tadi, yang ni adalah wazan keempat. Ya. So kena masukkan wazan dia sekali. Wazan yang keempat. 4 di bawah ni lah. Ni wazan keempat. Okey. Fi'il madhi maklum wazan 4, ya. So kalau nak masukkan jantina dia, semua default adalah
muzakkar ya. So masukkan muzakkar. Dan mufrad. Masih lagi default semua muzakkar dan mufrad ya. Itu dia. Jadi mana adalah fi'il madhi maklum wazan keempat muzakkar mufrad ya. So lihat di sini bila kita menerangkan fi'il madhi kita tidak masukkan i'rab ya, sebab fi'il madhi dia tidak ada i'rab. Dia mabni bil fathati, dia panggil mabni dengan baris atas. Ini apa yang masukkan baris atas tu? Ya inilah. Ya, non baris atas. Non baris atas. Ya, semua fi'il madhi dia memang mengambil baris atas saja. Dia tak ada mengambil baris bawah, tidak ada mengambil baris hadapan. Ya, tengok default dia, jangan tengok dalam bentuk jamak. Jamak tu sebab dia bertemu dengan waw tu ditukar pada baris hadapan ya. So mana baris hadapan tu bukan default dia. Ya, asas dia mengambil baris atas. Itu dipanggil mabni bil fathati. Ya, sebab acuan dia memang macam tu, memang baris atas, huruf yang terakhir tu. Berbanding dengan fi'il mudhari', dia acuan dia mengambil baris hadapan ya. Okey, kalau saya tunjukkan kat sini mana tadi af'alu lam baris atas. Tetapi untuk fi'il mudhari' tengok kolom H ni ya, dia lam tu baris hadapan. Default fi'il mudhari' lam huruf terakhir baris depan, madhi huruf terakhir baris atas ya. Okey. So inilah pembentukan kepada mana ya, mana yang kita nak kongsikan yang ni dalam bentuk apa fi'il madhi wazan keempat. So yang tengok alif ditanda dengan panjang tu sekarang tidak lagi digunakan ya. Kita boleh bypass dia saja, tukarkannya kepada hamzah mad badal, dipanggil mad badal ya. Jadi daripada sinilah dia membentuk kalimah apa manna, daripada ya yang ni tadi dengan mad badal di sini, maknanya di sini ada mad badal lah ya. So daripada ni ditukarkan kepada manna ya. So amanah tadi ialah percaya. So sekarang ni dia mengambil bentuk wazan keempat, dia sudah mengubah makna daripada percaya kepada beriman ya. So sekarang ni dia mengambil wazan keempat. Ini wazan satu ya. Mana dia wazan satu tadi, yang ni wazan satu ya. Semua kata dasar adalah dalam bentuk wazan satu ya. Wazan satu makna dia percaya sahaja. Tetapi apabila Allah nak menggunakan dalam bentuk beriman, jadi daripada kata dasar wazan satu tadi percaya, diubah mengambil acuan wazan keempat ya. Barulah dia memberi makna di sini. Kalau kita nak masukkan makna dia di sini, iaitu beriman. Okey. So bila dia fi'il madhi maklum wazan satu bermakna mesti ada fa'il dia dah. Ya, default dia ialah apa? Dia lah. Dia tu ialah lelaki ya. Telah sebab dia apa? Dia fi'il madhi, telah beriman. Ba ra hamzah qata, ya, mim alif nun ya. Itulah yang dimaksudkan dengan mana. Ni dua harakat mana fi'il madhi maklum wazan 4 muzakkar mufrad
yang memberi erti sekarang ni dia telah beriman, ya. So daripada kata dasar amina maknanya percaya, ya, mengambil acuan ini wazan fi'il madhi wazan keempat, maklum, so dia telah mengubah maknanya kepada beriman, ya. Okey, kemudian siapakah yang beriman di dalam ayat itu? Bukannya dia, ya, bukannya dia, yakni default dia, ya, sebab ini tidak dinyatakan fa'il dia, so fa'il dia adalah fa'il mustatir huwa, bermaksudnya dia, ya. So kalau di dalam ayat tu dia masukkan fa'il yang berbeza, so kita masukkan mana ni, tambahkan fa'il dia, iaitu fa'il dia siapa di sini? Kami. Nah ni, ya, kami. So kami telah beriman. Kami telah, so, masukkan na di sinilah. Non alif. So ini adalah fa'il dia, ya. Okey. Ini kata kerja dia, ini fa'il dia kami, ya. So bila dua ni digabungkan dia akan menjadi, ya. Okey, saya tunjukkan step by step dia, ya. Step by step dia. Okey, buangkan tanda campur ni apabila dia bergabung. Okey. So dia akan jadi apa? Ya, macam tu. Mana tadi digabung dengan na, so apa berlaku dalam fi'il mudhari', fi'il madhi, apabila kata kerja bergabung dengan fi'il, fa'il dia, jadi nun huruf terakhir ni, yang ni, ya, adalah disukunkan, ya. Kena sukunkan dia, tukar kepada sukun. Dia jadi macam tu. Tuan-tuan jelas, ya, macam mana boleh jadi amanna ada tasydid tu. Ialah amanna ditambahkan dengan fa'il dia. So apabila dia bergabung, so nun yang baris atas ini, ya, perlu ditukarkan kepada nun yang sukun. So bila nun sukun bertemu dengan nun yang berbaris, yang inilah ditukarkan kepada tasydid. So dia akan menjadi, ya, so yang ni ditukar kepada, tak perlu lagi nun dua kali. Yang ini dituliskan dengan satu nun sahaja dan ditasydidkan, ya. Ambil tasydid dia di sini. Itulah, ya. Jadi sekarang ni amanna sudah berubah daripada tadi dia telah beriman untuk amanna. Sekarang ni yang telah beriman bukannya dia tetapi kami, ya. So yang ni memberi erti, kita masukkan makna di situ. Okey. So bukannya dia lagi tapi sudah menjadi kami. So masukkan dengan fa'il kami. Kaf, alif, mim, ya. Okey. Jadi itulah manna bermakna kami telah beriman. Okey. Daripada awal, ni, ya, keseluruhan pembentukan kalimah, ya. Kalau kita nak masukkan dalam satu muka sebab dia panjang sangat ni, mungkin saya potong di sinilah. Ya, saya potong sini, bawa ke bawah. Nanti semula. Mungkin ke depan lagi kot. Okay. Ya. Alif, mim, nun, 3 huruf akar.
membentuk kata dasar amina bermakna percaya, mengambil acuan af'ala dia jadi amana, ya. Dua hamzah qata' yang bertemu ni ditukarkan kepada mad badal jadi amana, ya. Amana adalah fi'il madhi maklum wazan keempat muzakkar mufrad yang berarti dia telah beriman, ya. Tetapi dalam ayat tu bukannya dia, tetapi Allah masukkan kami. Amanna bermakna kami, jadi kena tukarkan fa'il dia daripada dia kepada kami dengan memasukkan fa'il dia selepas kata kerja amanna tu, ya. Dan apabila dia bergabung, nun yang asalnya baris atas disukunkan. Ya, bila dia sukunkan, nun yang sukun bertemu dengan nun baris atas, dia akan tukar kepada nun yang bertasydid, ya. Maka complete lah, ya. Kalimah amanna tu, ya, yang berarti sekarang kami, manakah kami yang na di hujung tu, ya, itulah kaminya, ya. Amanna bermakna telah beriman. Jadi amanna bermakna kami telah beriman. Jadi kita masuk tengok dalam ayat tu, dia mesti betul dalam konteks ayatnya, ya, iaitu wa minan nasi may yaqulu amanna, dan di antara manusia itu man ada yang yaqulu, yang berkata amanna, ya. Kami telah beriman. Itu maksud ayat tu, daripada wa minan nasi dengan sampailah, dan nanti kita akan sambunglah ni, ya, amanna. Tetapi kita akan, sebelum kita menyambung yang ni, kita akan melawat semua kata-kata terbitan yang bersangkut paut dengan alif mim nun tu di dalam Al-Quran. Dan kita akan lihat berapa banyak kalimah yang dibangun daripada alif mim nun. Ialah, tekan di sini sajalah, klik for more, iaitu 879 kalimah, ya, dan banyaknya berulang pun, ya. Banyak berapa kumpulan dia? Kumpulan dia ada lebih kurang dalam 15 kumpulan. Ya, so kalau saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dalam korpus, ya. So kita akan pergi korpus. Ni dia, ya. Ni. Okey, korpus menggunakan hamzah qata', ya. Untuk QHS Academy kita tidak gunakan hamzah qata', ya. Kita gunakan alif, ya. So tuan-tuan bila berbincang tentang ni kena faham, ya. Pendekatan yang kami buat sedikit berbeza dengan apa yang digunakan di dalam digital, Al-Quran sama ada Quran dengan tafsir tadi ataupun korpus, ya. So bukannya hamzah qata', sebab hamzah qata' bukannya huruf illah, ya. Huruf illah dia ialah alif mim nun, ya. So inilah kumpulan-kumpulan di dalam Al-Quran, kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif mim nun, ya. Amina, amanna, u'tumina, ya, dan berbagai-bagai sehinggalah ke syariah ni 6 times as the form for ini, wazan keempat active participle mu'minah, ya, mu'minatun, yang ni mu'minat, dia punya jamak dia mukminat, ya. Sepatutnya ini satu kumpulan sebenarnya, ya, tapi tak apalah, dia nak asingkan asingkan pun tidak mengapa, ya. Sebenarnya yang ini satu kumpulan ni, ya, sebab ini adalah semua active participle, maknanya isim fa'il, ya, tapi dia pecahkan, ya, untuk untuk menjelaskan kepada kita, sebab, ya, banyak kalimah yang digunakan dalam kumpulan ini dipecahkan, ya, kepada 3. Sebenarnya dia satu saja tu, ya.
Okey, cukup untuk kali ini, buat hari ini untuk permulaan perbincangan kita. Satu muskil kan? Ah, Saya tanya. Jadi saya daripada Aminah percaya berubah kepada beriman ni, kami telah beriman ni, ya. konteks saya berubah ataupun dia berubah Ah, daripada percaya ke beriman. ah, Macam tu. untuk digunakan dalam konsep beriman, kena menggunakan wazan keempat, ya. Oh, sampai. Kena gunakan wazan keempat, ya. So kita kena faham lah kenapa wazan keempat tu. Sebab itulah kalau wazan pertama dia tak jadi beriman. Oh, Ya, wazan pertama kita hanya kalau kita mempercayai seseorang tu, ya, kita percaya pada dia, dia ni contohnya apa, orang yang dipercayai, boleh dipercayai, itu bolehlah wazan pertama. wazan pertama. Wazan pertama kan, kalau kita amanahkan dia, amanah semua tu bolehlah wazan pertama, ya. Tetapi apabila nak digunakan dalam konteks beriman, sebab tu kita akan tengok nanti apabila Allah menggunakan ayat-ayat yang tertentu mengenai beriman, dia tidak menggunakan wazan satu, ya. Tengok sini, kalau wazan satu ni semua untuk setakat percaya, trust ni mana kita percaya orang seorang dan sebagainya kan, dan juga kita merasakan secure ni maknanya selamat, ya. Rasa selamat, tidak ada gangguan dan sebagainya tu, itu dalam konteks wazan bersatu daripada 3 huruf akar yang samalah. Tetapi apabila Allah nak menggunakan dalam bentuk beriman, ya, ia ni berimanlah, belief, ya. Belief semua ni semua sudah mengambil bukannya bentuk wazan satu lagi dah, ya. Dia akan mengambil bentuk wazan keempat, ya, dan wazan-wazan yang ada yang wazan ke-8, ya, dan sebagainya. Kita tengok ke bawah, ya. Ini banyak-banyak ni wazan keempat ni. Yang senang tengok kat atas tadilah, yang di sinilah. Ini wazan ke-8. Muskil kan? Mana sini tak, bila berubah wazan, dia bukan ni tak bersangkut dengan konteks ayat lah. Mana wazan satu, percaya berubah ke wazan 4, beriman je lah. Ya. Bukan konteks ayat dia. Sebab ayat tu bukan nak masuk percaya tapi beriman, ya. Dua perkara yang berbeza lah. Beza. So tak bolehlah guna wazan satu, ya. So dia gunakan wazan yang keempat, ya. Okey, insyaAllah besok kita sambung lagi, ya. Ini sebagai pengenalan kepada konsep kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif, mim, nun kepada Aminah. Dan untuk wazan beriman sekarang ni kita akan lihat banyak digunakan dalam bentuk beriman, ya. Dan kadang-kadang digunakan dalam bentuk amanah, ya, beri kepercayaan, percaya dan sebagainya, ya. InsyaAllah kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan.